Dalam video kali ini, kita nak kupas tentang Benjamin Mendy dan juga kisah sedih Dele Alli. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, hari ni kita nak sembang pasal Benjamin Mendy dan juga Dele Alli. Dua pemain ada kisah yang berbeza, tapi dua-dua kisah yang menjadikan. Tapi sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih kepada hampa semua sebab Pala Bola Studio dah capai 90,000 subscriber. Aku rasa macam tak percayalah kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Sebab aku tak pernah jangka yang aku dapat capai sejauh ni. So, sebagai tanda terima kasih kan, aku nak buat giveaway dekat hampa semua. So, senang je. Kita akan pilih dua pemenang betul dan kita akan bagi jersey apa yang hampa mau. Tapi ada beberapa syarat yang hampa kena buat, okey? Yang pertama sekali, hampa mestilah subscriber Pala Bola Studio dan juga Pala Bola News. Kalau hampa tak subscribe lagi, hampa subscribe lah ni. So, hampa dah boleh join giveaway ni. Yang kedua, hampa mestilah follow IG aku iaitu Solehan dan juga IG Pala Bola Studio. Kalau tak tahu IG tu kat mana, hampa boleh tekan link dekat description kat bawah. Okey, dua tu dulu. Step yang ketiga, hampa boleh komen penambahbaikan yang Pala Bola Studio boleh buat dekat sesi podcast. Bukan dekat video kali ni, hampa kena komen dekat video podcast episod 2 yang aku letak dekat description kat bawah, ataupun senang cerita video semalam je, tak lama pun. So, bila hampa dah komen tu, jangan lupa letak username IG hampa. Dan step yang terakhir, hampa share video podcast episod kedua Pala Bola Studio dekat IG story hampa. Jangan private IG hampa dan mention IG Solehan ataupun Pala Bola Studio. Kalau hampa nak mention dua-dua pun boleh juga. Macam banyak pula step kan, tapi tak banyak pun sebenarnya. Subscribe, follow, lepas tu komen, lepas tu share video tu je dan mention Pala Bola Studio punya IG dengan Solehan punya IG. Dan insyaAllah kita akan pilih pemenang yang betul dan kita akan bagi hadiah dekat hampa semua. So, tak mahu cakap banyak, kita nak masuk ke dalam topik. Kisah Benjamin Mendy, aku boleh kata memang kesian dekat dia lah. Tapi Alhamdulillah, benda dah settle. Dia pun dah terlepas daripada segala pertuduhan yang membabitkan dekat dia. Jom kita tengok kronologi kes Mendy ni dulu. Kalau secara ringkas, Benjamin Mendy ni telah ditangkap dan disabitkan dengan kesalahan merogol dan juga buat jenayah seksual ke atas wanita. Takkanlah lelaki kan? Kalau lelaki tu lagi teruk. So, kronologi kes Mendy, pada mula-mula November pada tahun 2020, Benjamin Mendy telah ditangkap di atas satu tuduhan merogol seorang wanita yang dia jumpa dekat satu bar dekat England. Dan lepas tu Benjamin Mendy telah pun dibebaskan, tetapi ditangkap semula pada Januari tahun 2021. Boleh kata 2 bulan lepas tu, selepas ada tuduhan baru yang mengatakan Mendy ni telah menyerang seorang wanita secara seksual. Semua benda ni dia buat dalam parti. Selepas tu Mendy ni dilepaskan semula. Dan kalau hampa nak tahu, dalam tempoh waktu ni dia masih lagi dibayar gaji oleh pasukan Manchester City. Dan gaji dia dapat dekat pasukan MC adalah 90,000 seminggu. Tapi selepas dia dilepaskan, dia ni bukan dilepaskan lah, dia ni dijamin pada Januari 2021 tu selepas ditangkap dengan syarat. Dia nak jamin pun ada syarat. Dia pun kata, kalau kami lepaskan hang dengan syarat lepas ni hang tak boleh buat parti dah dekat rumah hang. Sebab Benjamin Mendy ni antara pemain yang suka buat parti dekat rumah dia. Tapi tiba-tiba pihak mahkamah tahu yang Benjamin Mendy ni tetap buat parti dekat rumah dia. Degil juga Mendy ni. Bila dia pun tanya dekat Mendy, pasal apa hang buat parti ni kan? Lepas tu Benjamin Mendy pun cakap lah, sebab boleh dek. Ayat siapa tu hampa tahu lah ayat siapa kan. Dalam satu parti pada Ogos 2021. Sekali lagi selepas 2 kali ditangkap, Benjamin Mendy ni dituduh merogol seorang wanita berusia 17 tahun. Dan dia ni didakwa pada 26 Ogos atas kesalahan tersebut. Sejak tu lah dia ni telah digantung kerja dan Siti pun telah bagi cuti dekat dia tanpa gaji. Dan waktu inilah kira Siti dah tak bayar gaji dah waktu tu. Waktu ni tahun 2021 tau. So, lah ni dah 2023. So, boleh kata Benjamin Mendy ni tak kerja sepanjang 2 tahun tau. Dan bukan setakat tak kerja, dia ni telah buang masa dalam karier dia sebagai pemain bola sepak profesional selama 2 tahun. 2 tahun tu memang tempoh yang lama lah. Tapi Mendy bagi tahu, sepanjang dalam penjara berikutan kena reman, dia bagi tahu dia belajar banyak benda dekat penjara. Yalah, normal lah manusia ni akan belajar daripada kesilapan bila dia dah terlajak. Dia beritahu dekat dalam penjara dia ni banyak belajar tentang kehidupan yang sebenar. Walaupun Benjamin Mendy ni seorang Muslim, tapi kalau hampa tengok gaya hidup dia selalu buat parti dekat rumah dia ni tak menggambarkan macam seorang Muslim. Tapi nak abad dekat hampa, kita boleh tuduh dia ni kaki perempuan, kita boleh tuduh dia ni galak, kita boleh tuduh dia ni jahat, tapi kita tak diberi ujian macam dia. Member dapat gaji tinggi tau. Member ni pemain bola sepak profesional. Footballer ni boleh kata semua kaya-kaya lah, lagi-lagi dekat UK. Mendy dapat gaji 90,000 tau. 90,000 tu bukan sebulan, seminggu. Orang kita kalau nak dapat 90,000 tu tunggu umur 55 dulu. Dia dapat seminggu 90,000. Sebulan 320,000. Bila ada duit banyak, barulah ujian banyak main dekat dia.
Dia ni dibeli oleh pasukan Man City dengan harga 52 juta euro. Dan kalau hampa nak tahu, Benjamin Mendy lah ni dah pun bergerak ejen bebas selepas kontrak dia dah pun tamat pada Jun lepas. Walaupun Benjamin Mendy didapati tidak bersalah, aku harapkan lepas ni Benjamin Mendy dia tak adalah buat kesilapan macam ni lagi, sebab dia adalah seorang pemain bola sepak yang bagus. Dan Pep Guardiola pun bagi tahu waktu Benjamin Mendy dengan dia dekat Man City, Pep Guardiola bagi tahu Benjamin Mendy adalah seorang pemain bola sepak yang bagus dan juga seorang pemain yang dengar cakap dia. Dia kata Benjamin Mendy ni seorang good boy lah. Dan itulah cerita pasal Benjamin Mendy. Pengajaran dia kan, kalau nak berjaya dalam hidup, jangan cari cinggir. Sebab cinggir ni boleh rosakkan hidup hang. Sebab mereka nakkan duit je, bukan nak hang. Kalau nak berjaya dalam hidup, carilah seorang woman yang boleh jadi isteri hang. InsyaAllah dia akan tolong hang untuk achieve everything. Bila hang fokus dekat seorang perempuan je. Bila hang terikut dengan ramai cinggir, jadi macam ni lah masalah dia. So aku harapkan Benjamin Mendy walaupun dia ni didapati tidak bersalah, dia boleh dikatakan dapat peluang kedua dalam hidup dia. Aku harap lepas ni dia akan terus fokus dalam karier dia sebagai pemain bola sepak. Kita masuk pula pasal Dele Alli. Kita semua tak akan lupa yang kehebatan Dele Alli dekat pasukan Spurs macam mana. Dele Alli waktu dekat Spurs menang anugerah pemain muda terbaik dalam EPL 2 tahun berturut-turut tau. Tapi pasal apa jadi macam ni lah ni? Lah ni boleh kata karier Dele Alli dah berubah 360 darjah berbanding dia dekat Spurs dulu. Semakin lama semakin merosot karier dia. Daripada duduk dekat Spurs dilepaskan ke pasukan Everton. Dekat Everton pun tak jumpa performan dia, dilonkan ke pasukan Besiktas. Dekat pasukan Besiktas pun tak jumpa juga dia punya performan. Aku boleh kata Dele Alli ni adalah antara pemain bagus lah. Dia ni antara pemain penting waktu Piala Dunia 2018 dulu dekat Russia yang bawa England sampai ke semi-final Piala Dunia waktu tu. Dan kalau hampa nak tahu, waktu tu Dele Alli antara watak penting untuk skuad England yang berjaya layak ke semi-final Piala Dunia. Sejak 28 tahun dia tak berjaya layak ke semi-final. Tapi lepas tu segalanya berubah. Ada Jose Mourinho, Dele Alli memang struggle gila. Mourinho pun ada cakap juga dekat Dele Alli sendiri. Dia beritahu dekat Dele Alli yang hang akan menyesal kalau hang ni tak dapat capai apa yang hang patut capai. Sebab Mourinho tahu yang Dele Alli ni mempunyai potensi yang cukup besar. Dan selepas tu betul dia dilepaskan oleh pasukan Spurs dan tak menjadi pemain berkelas dunia dah waktu tu. Tapi kalau hampa nak tahu, di sebalik karier Dele Alli ni yang tunggal langgang, Dele Alli ni sebenarnya ada satu kisah silam yang sangat-sangat menyedihkan. Kita imbas balik pada tahun 2016 dulu, Dele Alli telah tukar nama dekat jersey dia daripada Ali kepada Dele saja dekat situ. Sebab Ali tu adalah nama family dia, dia tak mau terkait dengan nama Ali tu. Sebab apa? Sebab sekejap aku cerita. So semuanya terbongkar dalam interview bersama Dele Alli dan juga Gary Neville. So dalam video kali ni aku akan buat ringkasan apa yang terkandung dalam interview tu. Dan Gary Neville pun bagi tahu ni adalah antara interview yang paling emosional yang dia pernah buat. So apa isi dia? Jom kita mula. Yang pertama adalah berkaitan dengan passion Dele Alli dalam bola sepak. Dele Alli bagi tahu sebenarnya dia ni dah hilang lama dah passion dia dalam bola sepak. Dia dah tak minat main bola sepak. Dia sampai pernah fikir waktu tu dia usia 24 tahun. Dia kata dia ni nak bersara dalam bola sepak. Kalau hampa imbas balik, kalau hampa ingat balik, Dele Alli pernah keluarkan kenyataan dalam satu interview tau. Lama punya. Waktu tu Dele Alli bagi tahu, saya dah semakin tua, saya rasa macam saya nak bersara. Waktu tu memang jadi meme lah sebab waktu tu memang usia 20 lebih. So tu isi yang pertama, yang dia ni hilang passion dalam bola sepak. Kita tengok isi yang kedua pula. Isi yang kedua adalah Dele Alli ni mengalami gangguan mental dalam hidup dia. Dele Alli bagi tahu setiap hari dia ni mengalami gangguan mental. Masa silam dia terus mengganggu diri dia. Kalau antara hampa semua yang ada masa silam yang buruk, hampa tahulah macam mana akan rasa dia dihantui oleh masa silam yang sulit. Benda tu kita tak mau ingat, tapi benda tu selalu main dekat otak kita dan mengganggu mental kita. Dan inilah benda yang Dele Alli rasa sepanjang hidup dia. Dan waktu dia loan dekat pasukan Besiktas, dia rasa macam dah tak boleh tahan dah. Dia decide, dan aku rasa ni satu keputusan sangat tepat, iaitu dia decide untuk pergi ke pusat rehab untuk mental. Dan dekat situlah dia cuba pelan-pelan pulihkan kesihatan mental dia. Dan dia juga berterima kasih dekat pasukan Everton sebab bagi sokongan 100% dekat dia. Dan tu isi yang kedua. Isi yang ketiga, apa yang dia belajar sepanjang dia masuk dekat rehab tu. Ali bagi tahu sepanjang dia hidup, dia selalu salahkan diri dia sendiri. Dan dia ni tak boleh lupakan masa silam dia. Tapi selepas hadiri sesi rehab tu, dia pun sedar yang semua ni jadi di luar kuasa dia. Dia tak boleh kawal pun semua benda tu. So buat apa dia nak risau tentang benda yang dia tak boleh kawal. Dan kita masuk ke isi seterusnya, iaitu Dele Alli telah bongkarkan masa silam dia. Aku boleh kata masa silam Dele Alli ni agak menyedihkan jugalah. Kita tengok waktu Ali umur 6 tahun, usia macam ni kita selalu dijaga macam anak raja lah oleh mak ayah kita. Tapi Dele Alli ni lain. Waktu umur dia ni 6 tahun, seawal usia 6 tahun, dia ni mendapat pelecehan seksual daripada kawan kepada mak dia. Dan mak dia memang tak ambil peduli. Mak dia adalah seorang alkoholik. Maksudnya mak dia ni kaki minum lah.
Dan selepas tu dia ni dihantar ke Afrika untuk belajar tentang disiplin. Disebabkan stres, umur 7 tahun, Dele Alli ni dah start merokok dah. Dan lagi teruk, setahun lepas tu, umur 8 tahun, dia ni start dah terlibat dengan dadah. Hang boleh beri dah, umur 8 tahun dah terlibat dengan dadah dah. Tapi akhirnya pada usia 12 tahun, Dele Alli ni berjaya mendapat satu keluarga angkat yang jaga dia macam anak sendiri. Dan Ali bagi tahu dia dah lama dah tak rasa macam ni, dia rasa passion dia dalam bola sepak dah kembali. Dan aku harapkan Dele Alli dapat revive career dia. Dan kalau hangpa nak tahu, bekas coach Dele Alli dekat pasukan Spurs, Mauricio Pochettino, ialah ni adalah jurulatih pasukan Chelsea. Dia bagi tahu dia ni berminat untuk jumpa dengan Dele Alli untuk revive career Dele Alli ni. Mana kita tahu kemungkinan Ali berpindah ke Chelsea. Dan aku harapkan Dele Alli dapat overcome masalah dia dan dapat menjadi seorang pemain bola sepak yang kita kenal sebelum ni balik. So itulah video kali ni. Pengajaran dia kan, kalau hampa tengok seseorang tu dia ni mengalami masalah dekat luar, dia ni seorang yang degil ataupun dia ni nampak masalah dalam hidup dia, dia ni mungkin ada kisah silam yang disimpan yang kita tak tahu pasal dia. So janganlah kita judge orang tu sebelum kita kenal dia depan-depan. Weh, video ni macam video motivasi yo. So itulah video kali ini, kisah Benjamin Mendy dan juga Dele Alli. Kita harapkan yang terbaik untuk dua-dua player ni, bukan dua pemain ni saja dan semua pemain bola sepak yang lain. Dan jangan lupa untuk join giveaway 90,000 subscriber kita. Kita akan umumkan pemenang pada sesi podcast episod ketiga nanti. So itulah video kali ini. Apa pendapat apa boleh komen dekat bawah. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.